Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salam sejahtera semua. Salam orang Jawa. Harap semua sihat belaka. Mula-mula sekali nak minta maaf lah sebab baru ada masa nak upload video sebab agak sibuk lah. Ini pun muka agak keletihan. Banyak kerja luar 2-3 hari ni. Dan Alhamdulillah hari ni saya menerima permintaan beberapa subscriber saya dan kebanyakan subscriber dah ada nombor phone saya jadi diorang ada WhatsApp saya lah, minta buat satu konten, buat konten tu, buat konten ni. InsyaAllah satu hari nanti saya cubalah memenuhi. Dan hari ni saya nak memenuhi satu permintaan untuk saya menerangkan mengenai baja ni. Untuk satu bahan ni yang dikatakan boleh menjadi baja. Sebenarnya apa dia bahan ni dan macam mana dia boleh jadi baja, betul ke, bahaya ke atau bagus ke bahan ni pada tanaman? Kita akan ulas mengenai bahan ni hari ni lah. Alright, jom. Okey, jadi inilah sebenarnya bahan yang kita masukkan yang katanya boleh jadi baja tu lah. Okey, baik. Ini adalah Ajinomoto. Seperti mana yang sedia maklum, Ajinomoto ni kita gunakan sebagai penambah perasa lah untuk dalam makanan kita. Sebenarnya apa yang membuatkan Ajinomoto ni boleh menjadi baja? Okey, kalau nak tahu, Ajinomoto ni kita panggil sebagai MSG, iaitu monosodium glutamate ya. Jadi monosodium, apa-apa sahaja benda, apa sahaja bahan kimia yang ada nama sodium, jadi itu adalah garam Itu adalah garam, tapi dia bukanlah, dia adalah kategori dia macam garam masakan sodium apa, untuk ubat gigi tu sodium apa. Macam ini adalah monosodium glutamate, yang mana monosodium glutamate ni garam dia adalah garam natrium natrium. Garam natrium ni dihasilkan daripada asid amino, yang mana kita sedia maklum asid amino ni sangat bagus untuk tumbuhan. Okey, baik. Jadi penggunaan Ajinomoto ni asal usul dia daripada mana? Macam mana orang tahu yang dia ni sebenarnya bagus untuk tumbuhan? Jadi semuanya bermula di Amerika Syarikat lah. Di Amerika Syarikat masa tu, kalau kita baca sejarah dia, masa tu tahun lewat 90-an, mereka ada mengeluarkan sejenis baja pertanian yang berasaskan MSG Yang mana MSG ni dia akan memberikan signal palsu pada tumbuhan. Bila disembur dan diberikan pada pokok, dia akan memberikan signal palsu. Apa yang dimaksudkan signal palsu? Signal palsu tu ialah macam ni. Contoh kita sembur air bancuhan ataupun kita berikan air bancuhan Ajinomoto ni pada pokok. Jadi pokok akan ingat yang dia sebenarnya berada di dalam keadaan yang stres, di dalam keadaan yang memerlukan bahan, tapi sebenarnya dia tidak. Sebenarnya dia tidak. Jadi secara automatik apabila dia menerima signal palsu tu, jadi dia akan menyerap segala nutrien-nutrien yang ada di dalam tanah dan pokok akan menjadi lebih besar, 2-3 kali ganda lebih gemuk dan lebih subur daripada kebiasaannya. Macam manusia lah. Bayangkan manusia, kita dah kenyang, otak kita bagi signal palsu pada kita yang mengatakan kita sebenarnya lapar. Jadi kita akan cari makan. Jadi kita akan makan dan kita akan gemuk. Itu adalah perbandingan lah. Jadi manusia dengan berat badan yang berlebihan tidak berapa bagus tetapi pokok dengan saiz yang besar, sudah tentu kita pun nak saiz yang besar tu. Jadi selamat ke guna baja Ajinomoto? Gunakan Ajinomoto MSG pada tanaman. Ia selamat, ianya memang selamat, tetapi tidak boleh secara berlebihan lah, kerana takut pokok akan terlalu kerap menerima signal palsu dan dia akan menjadi terlebih gemuk, seterusnya menyerap baja berlebihan dan pokok akan mati MSG dia ni organik ataupun kimia. Baik, dah nama dia pun sodium, base dia pun adalah garam, jadi automatik dia adalah kimia. Jadi dia bukanlah organik. Jadi untuk penggunaan dia ni dia sebenarnya benda ni dia bukanlah nutrien utama
Yang kita panggil natrium ni, dia bukanlah nutrien utama. Nutrien utama untuk pokok adalah NPK, nitrogen, fosforus, dan K adalah kalium. Dan bahan dalam MSG ni adalah natrium. Kalau nama saya katanya adalah N huruf besar, A huruf kecil, itulah dia natrium. Jadi Na ni fungsi dia kita boleh katakan sama dengan kalium. Dia lebih kepada untuk buah ya. Lebih kepada untuk buah. Dan sebenarnya kalau tak ada unsur Na ni, tak ada unsur natrium ni pada pokok, pokok masih boleh hidup dengan sihat dan subur asalkan ada baja-baja lain lah. Cuma ini adalah sebagai sesedap rasa. Senang aja. Saya suka bandingkan dengan manusia. Contoh macam kita manusia ni makan nasi, lauk ayam, lauk sayur. Cukup kan? Nasi adalah karbohidrat, jadi sayur vitamin, dan ayam adalah protein. Jadi cukup bahan untuk badan diri kita. Tapi kita cuba kalau nasi, ayam, sayur, kita tuang pula dengan kuah kari ataupun kicap. Jadi penambah rasa, jadi lebih sedap lah makanan tersebut. Betul. Itu samalah juga dengan fungsi Ajinomoto ni, iaitu MSG ni. Jadi pokok walaupun tak ada Na ni, natrium tak ada, dia masih boleh hidup subur, sihat, tak ada masalah berbuah. Cuma kalau kita letak Na ni lebih besar gemuk, macam mana yang saya cakap tadi, dia memberikan false signal ataupun signal palsu yang mengatakan pokok ni sebenarnya dalam keadaan stres. Tapi sebenarnya pokok tu tak stres. Bahan dalam MSG ni membuatkan pokok mendapat signal palsu yang mengatakan dia adalah stres, dia lapar, dia perlu makan. Jadi pokok dengan cepatnya menyerap nutrien-nutrien lain di dalam tanah, dan seterusnya dia akan boost lah pokok tu, dia akan menjadi lebih besar. Jadi penggunaan MSG ni ada dua kaedah lah. Jadi saya akan tulis pada description. Kaedah yang pertama yang biasa digunakan adalah boleh tabur terus pada, contoh ni pokok kunyit, tabur terus pada sini kan? Kemudian kita siram air. Okey, dan seterusnya lagi satu adalah bancuh siap-siap, dan kemudian siram sembuh keseluruhan daun pun boleh, tak ada masalah. Berfungsi sebagai folia pun boleh, tiada masalah. Jadi penggunaan yang saya selalu guna sekarang, kalau tengok kat sini 33 gram. Penggunaan yang saya selalu guna 33 gram ni saya akan campur dengan 4 liter air biasa, bukan air paip, air biasa. Kerana bahan kimia ni dia tidak boleh bertindak balas dengan bahan kimia lain, iaitu klorin. Jadi dia tidak boleh bercampur dengan klorin. Jadi gunakan air tadahan, air hujan ataupun air tangki. 30 gram dicampur dengan 4 liter air. Okey. Ataupun boleh guna untuk pokok yang kecil, contoh macam pokok sayur yang kecil-kecil, sawi, pokok pandan, pokok serai. Okey. Hanya guna lebih kurang 5 gram ataupun 1 sudu teh untuk 1 liter air. Campurkan dan siram. Amalkan seminggu sekali, dan insya-Allah hasil yang lebih berlipat kali ganda. Baik, saya rasa itu saja penerangan saya mengenai Ajinomoto MSG ni pada tumbuhan. Saya memang tak pakai sangat MSG ni sebab saya ada baja yang saya guna. Jadi ini adalah salah satu kaedah. Jadi setiap petani ada kaedah masing-masing, ada baja favourite diorang yang saya guna. Jadi Ajinomoto ni bukanlah salah satu baja favourite saya, tetapi walau bagaimanapun ianya sangat bagus, dan saya sangat galakkanlah untuk korang semua. Mungkin kalau korang guna dan nampak perubahan, mungkin dia akan jadi salah satu baja favourite korang juga. Okey, alhamdulillah selesai satu konten hari ini mengulas mengenai baja Ajinomoto MSG, penggunaan MSG pada tumbuhan. Saya rasa setakat itu sajalah perkongsian saya hari ini. InsyaAllah kalau korang suka channel saya, jangan lupa subscribe, like, share dan komen. Dan insyaAllah kalau ada sesiapa yang berminat nak request konten apa nak buat, boleh tulis juga komen. InsyaAllah saya akan cuba memenuhi permintaan korang. Okey, kita jumpa lagi next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ajinomoto.